Indonesia lebih maju di mana rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju, namun pada hakikatnya Sudah sering kita dengar anggapan bahwa negara Malaysia itu sudah lebih maju daripada Indonesia. Namun hal ini dibantah oleh rakyat Malaysia sendiri yang menyebut jika fakta tersebut tak semuanya benar. Ia menyebut jika yang kaya hanya beberapa kota besar saja, dan ia juga menjelaskan fakta etnis Melayu di negaranya. rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju, namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain, anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagan, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dan pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Kecil kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun, jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Saya tanya saja. Sejak 65 tahun kita merdeka, raja-raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, Perlembagaan Jaga Melayu, Hak Bumi Putera pun untuk Melayu, majoriti Menteri Kabinet Melayu, Singapura ditendang keluar demi Melayu, majoriti penduduk orang Melayu, majoriti penduduk orang Islam, tetapi Melayu yang paling miskin, Melayu paling terkebelakang, Melayu paling mundur. Kenapa? Adakah orang Melayu memang tak boleh memerintah? Adakah orang Melayu terlalu lemah sehinggakan Bumi Putera pun tak mampu ubah nasib mereka? Oh, atau salah kaum minoriti, salah kaum Cina? Boleh bagi pencerahan tak? Sebab saya tak faham kenapa kita paling miskin di negara kita. Bantu saya. Dari video tersebut terlihat perbedaan fakta dan data dari jumlah persentase tingkat kemiskinan di Malaysia. Orang Malaysia itu pun menyebutkan jika masih ada kota yang masuk ke dalam daftar kota termiskin di Malaysia. Ia juga mengatakan jika rakyat Indonesia sudah tertipu dengan informasi yang berbedar, yang mengatakan jika Malaysia adalah negara maju sepenuhnya. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang cukup baik. Tetapi saya agak keliru dengan beberapa angka dan fakta yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri. Kerana kalau kita melihat kepada kenyataan yang Bapak Perdana Menteri sendiri pada tahun lepas menyatakan bahawa beberapa negeri sudah mencapai sifar miskin tegar. Dan juga beberapa negeri telah mengisytiharkan di negeri masing-masing bahawa sudah tidak ada lagi miskin tegar. Terbaru di Pahang juga menyatakan sudah tidak ada lagi miskin tegar. Tetapi saya merujuk kepada laporan yang disiarkan oleh ICU JPM pada 15 Jun 2024, iaitu baru dalam 2 minggu lepas, bahawa miskin tegar di Malaysia pada hari ini masih lagi ramai. Dan Ketua Isi Rumah Miskin Tegar hari ini ialah 40,861. Bahkan kalau kita lihat dalam data ini, di Pulau Pinang miskin tegar 2,470, Kelantan 1,613. Ini salah satu contoh. Dan itu soalannya ialah kenapa data ini berbeza di JPM ini berbeza dengan data yang dikemukakan oleh Kementerian Ekonomi? Adakah data ini tak betul, atau di Kementerian Ekonomi tak betul, atau dua-dua tak betul? Yang kedua, Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya mahu apakah respon Kementerian Ekonomi terhadap dapatan utama ranjau sepanjang jalan oleh tabung kanak-kanak PBB pada Mei lepas, yang menyatakan bahawa 95% kanak-kanak daripada isi rumah B40 di Kuala Lumpur dilaporkan hidup masih dalam kemiskinan, dan insiden kemiskinan ini dikatakan lebih teruk berbanding dengan pada musim COVID yang lepas. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Waktu sekarang saya hanya mempunyai maklumat di bawah ICU JPM di hadapan saya, dan saya akan rujuk
kepada pihak DOSM, apakah dari segi perbezaan antaranya, ia mungkin dari segi berfakta mengikuti kaitan yang terlibat sekali untuk memberikan pengukuran untuk dari segi hal hidup dalam kemiskinan untuk kanak-kanak. InsyaAllah kita akan maklumkan kemudian untuk mengesahkan apakah keadaan yang sebenarnya dan bagaimana kita cuba untuk menyelesaikan. Bayangkan di Sabah dicatat, disebut daerah yang termiskin 10 di negara Malaysia. Dari 10, 8 di Sabah. Apa dalam rancangan Malaysia ke-12 ini yang kita nak lakukan untuk membasmi, menoktakan kemiskinan di Kota Marudu, di Pitas, untuk memastikan supaya tidak ada kemiskinan, bukan hanya dari segi fisikalnya, tapi dari segi sosial masyarakat. Cukup daib, bukan setakat nak cerita duit tak ada antara anak sekolah, tapi kita nak panjat pokok. G apa dia? Saya dari Kota Kinabalu G4 sampai ke Kota Belud G3 sampai Kota Marudu 0G. Tak ada accessibility. Kalau berbanding demokrasi Malaysia dengan Indonesia, Indonesia lebih maju di mana lepas tahun 98 masa sistem demokrasi Indonesia berkembang, badan kajian untuk politik pun berkembang. Di mana Malaysia ni rasa ada 10 ke 15 tahun being gap di belakang. 15 tahun gap. Ya. So masa tu Indonesia tu memang banyak kawan yang dalam bidang ni, di mana satu lagi negara besar dia pun banyak pemilu dengan banyak pilihan. Dia ada nasional, ada parlimen, ada governor, pilkada banyak lagi. So Malaysia ni masih ada banyak ruang lagi untuk kita berkembang. Saya tahu kenapa 15 tahun. Kenapa? Kerana ketika itulah Suharto jatuh. Ya, betul. Dan kita baru saja reformasi. Ya. Jadi saya selalu sebut politik kita ketinggalan 14 ke 15 tahun daripada Indonesia. Semata-mata kerana itu kita belum pernah menukar rejim yang 60 tahun dan kita boleh bayangkan tak ada keperluan. Masa itu tak ada keperluan, tak ada marketnya untuk firma guaman seperti kalian. Sekarang ni baru bermula, tambah-tambah dengan kerajaan campuran, lagilah banyak perhitungan yang perlu. Dan kerana itu kita ketinggalan 15 tahun. Pada dasarnya, semua negara di dunia juga memiliki kota dengan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia meski dengan berbagai cara, salah satunya hilirisasi sumber daya alam yang ada agar bisa dinikmati oleh rakyat. Apa pendapat Anda?